يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama bersolat secara berjamaah atas limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Manakala kita bangun lagi pada pagi ini, kita dihidupkan lagi, diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, lalu kita mengucap alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Wa huma min a'zamin ni'am. Nikmat iman dan Islam ini adalah sebesar-besar, seagung-agung nikmat yang Allah kurnia kepada kita. Wa kafa bihima minan ni'mah. Memadailah dengan nikmat ini jika kita nak buat banding dengan nikmat-nikmat yang lain yang kita juga dapat, yang kita dapat rasai dan kecapi sehingga hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, nescaya pasti kamu tidak akan mampu untuk mengiranya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya pasti kami akan tambahkan bagi kamu nikmat lagi. Akan tetapi kalau kamu kufur nikmat, ingatlah sesungguhnya azabku pasti sangat pedih. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama di Masjid Ar-Rahman, Kampung Pulai, bersama dengan pemimpin kita, bersama dengan orang ramai, bersama dengan ahli jamaah khusus daripada qaryah kita sendiri, Kampung Pulai dan lainnya, dan ahli-ahli yang ada di Dun Serkam ini. Maka kita mengata syukur ini kepada Allah atas nikmat ini, nikmat kebaikan ini. Kita bersama-sama dengan pemimpin kita, pimpinan bersama dengan kita, sama-sama kita mendoakan kepada kebaikan, kepada kerahmatan, sehingga kita semua ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pendengar rahimakumullah, saya ambil masa seringkas saja pada pagi ini sebelum kita meneruskan agenda ataupun program kita bersama yang berbahagia Ketua Menteri kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang ke Kampung Pulai, Desa Kupermai. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita terus kepada program kita, cuma saya nak mengajak kita sama-sama pada pagi ini untuk kita berfikir bagaimana dengan kita berfikir dengan kenyamanan, dengan ketenangan, dengan hujah yang jelas itu menjadi keyakinan kepada kita terhadap kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama itu disebut sebagai iltizazul aqli, kenyamanan, kesedapan, ketenangan dalam berfikir, sehingga kita ini jadi orang yang beriman kerana kita itu meyakini Allah yang maha kuasa ini, Allah yang maha perkasa ini, Allah yang wajibil wujud yang kita belajar di dalam kitab Usuluddin. Allah zat yang maha sempurna, Allah zat yang maha kuasa, yang maha hebat ini. Yang kita yakini ini adalah melalui dalil yang jelas nyata di hadapan mata kita. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran berapa banyak dalil-dalil yang menyuruh kita supaya berfikir, melihat kepada alam ini, melihat kepada penciptaan Allah di langit, di bumi dan segala yang ada di antaranya itu, menunjukkan kekuasaan, kebesaran zat yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa,
Bagaimana di dalam Al-Quran itu mengajak kita tadi supaya berfikir dengan jelas. Kita orang yang beriman, mengimani Allah, kita itu beruntung kerana jadi orang beriman. Sebagaimana kita sebut semalam, kita ini sudah jadi mulia kerana kita ini menjadi hamba Allah. Kita ini cukup bangga kerana kita ini menjadi hamba Allah. Kita rasa mulia, kita jadi mulia kerana bertuhankan Allah. Kerana apa tadi? Melalui dalil, pemikiran, hujah yang jelas, melihat kepada penciptaan langit dan bumi ini, menunjukkan bahawa Allah adalah semata-mata yang menjadikan alam ini, yang menciptakan, yang mentadbirkan segala alam ini, tanpa susah payah, tanpa dalam keadaan yang kita katakan dengan dalil yang jelas dan nyata. Allah berfirman di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah bagi orang-orang yang kufur tadi, min ahlil kitab, daripada ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin itu, munfakkin, mereka itu terserabut daripada pemikiran-pemikiran mereka yang salah, hujah-hujah mereka yang batil, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga engkau Muhammad mendatangi mereka, memberikan hujah, argumentasi yang jelas berkenaan tentang keimanan kepada Allah, keyakinan kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan tadi al-iltizaz bil fikri tadi, ataupun kenyamanan dalam berfikir, itu dengan makna apa? Kita ini sudah jadi orang yang sangat bahagia kerana kita itu bertuhankan Allah. Allah yang kita imani ini adalah Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha perkasa, Allah yang tidak menyamai dan menyerupai segala sesuatu. Allah yang kita mengaji, yang kita kenal, yang kita pelajari dalam disiplin ilmu usuluddin, al-wajibil wujud. Allah itu zat yang wajib ada, zat yang pasti ada, yang kita terjemahkan dengan kefahaman kita, Allah itu zat yang maha sempurna, Allah itu zat yang super hebat, Allah itu zat yang maha terbaik, yang tidak ada yang menyamai dengan zat kesempurnaan Allah. Yang dikatakan dengan zat al-wajibil wujud tadi, yang kita kenal di dalam pengajian ilmu usuluddin, yang bersifat dengan qidam, baqa, mukhalafah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyamai dan tidak menyerupai sekalian makhluk, tidak menyerupai selainnya. Maha suci Allah daripada menyerupai segala sesuatu, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Bagaimana akidah kita dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui metodologi pemikiran ahli sunnah wal jamaah tadi, dengan mana kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sebarang bentuk penyerumaan, sebarang bentuk penyamaan. La mathila lahu wala syabiha lahu wala nidda lahu. Tidak ada penyerupaan, tidak ada penyamaan, tidak ada yang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala apa yang mereka orang-orang kafir serupakan dan apa yang mereka sebutkan berkenaan tentang sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Jadi dengan makna apa tadi? Kita ini orang yang beriman, kita umat Muhammad sudah jadi beriman dengan kita melihat kepada kejadian Allah, sudah menjadi keyakinan yang benar di dalam hati kita. Masalan saya nak bawa banding, nak cerita umat Muhammad hanya dengan berfikir dengan cara logik tersebut, dengan rasional tadi, melihat alam ini, langit, bumi, melihat diri kita, melihat sekeliling kita, itu sudah pasti menjadi dalil yang cukup jelas kepada kebesaran Allah. Nak banding, compare dengan umat terdahulu. Kita ada baca di dalam Al-Quran kisah umat Nabi Saleh. Umat Nabi Saleh itu sungguh payah ingin beriman kepada Allah, sehingga Allah memberikan mukjizat
unta keluar dari batu yang besar itu dalam Al-Quran. Tapi mereka itu kerana apa? Cukup payah ingin beriman, akhirnya fa'aqaruha, mereka sembelih unta Nabi Saleh. Lalu Allah binasakan kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Begitu kita baca dalam Al-Quran, umat Nabi Musa ingin beriman tadi, lalu Allah Ta'ala berikan mukjizat sehingga tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ wa alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka cempakkanlah tongkatmu wahai Musa, maka menjadi ular yang nyata. Itu dalam Quran cerita. Bagaimana kisah-kisah bagaimana umat ataupun nabi-nabi terdahulu mereka itu dengan tongkat Nabi Musa itu membelah laut supaya kaum mereka menyedari mukjizat ini menunjukkan kebenaran rasul mereka. Betul, kita tahu bagi umat Nabi Muhammad, bagi Nabi kita pun ada mukjizat. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, ketika Nabi kita membelah bulan, mukjizat yang Allah beri kepada Nabi SAW. Harimau bercakap dengan Nabi, kijang bercakap dengan Nabi, dan berbagai-bagai mukjizat Nabi yang disebutkan oleh para ulama di dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana mukjizat yang berlaku di tangan Nabi SAW. Tetapi yang kita sebut yang nak dikait dengan iltizazul fikri atau iltizazul aqli pada hari ini, kita umat Muhammad yang daripada waktu ini ataupun sehingga hari kiamat nanti, maka kita itu bukan dengan syarat melihat perkara yang luar biasa tadi untuk menjadikan kita beriman. Dengan umat Nabi Muhammad yang mempunyai fikiran seperti kita ini, hanya dengan seekor nyamuk itu sudah menjadi dalil kebesaran Allah. Apa bukti dia? Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak segan untuk memberikan perumpamaan. Tak ada masalah Allah nak bagi perumpamaan kepada kita tu. Ma ba'udatan, mathalan ma ba'udah, seumpama seekor nyamuk. Wa ma fawqaha, ataupun yang lebih besar daripada itu. Banyak perumpamaan Allah bagi. Kerana apa? Hanya dengan seekor nyamuk kita itu pasti tunduk akur kepada kebesaran Allah. Kalau kita ni hebat, teknologi kita hebat, ada teknologi Korea ke, Jepun ke, mana ke, Amerika ke, hebat mana teknologi, suruh buat seperti seekor nyamuk yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran saja apa? Allah tak ada segan, tak ada malu untuk memberi perumpamaan kepada kamu walau seekor nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang beriman, manakala mereka melihat kebesaran Allah tadi, walaupun seekor nyamuk, faya'lamun, mereka itu orang beriman mengetahui annahu al-haqqu min rabbihim. Ini adalah kebenarannya Allah, menunjukkan Allah itulah Al-Haqqul Mubin, yang sebenar, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua. Kerana apa? Hebat-hebat teknologi pun nyamuk. Kenapa Allah Ta'ala bagi perumpamaan nyamuk? Nyamuk yang seumpama tadi menyerang kita pula, Aedes pula. Nyamuk yang sebesar itu, ada jantung, ada urat, ada di dalam anggotanya itu kompleks. Nak cerita semua tu Allah ciptakan tanpa ada susah payah. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan. Kalau kamu wahai manusia boleh lawan kuasa Allah, ciptakanlah seumpama nyamuk. Hanya nyamuk, banyak makhluk Allah Ta'ala lain lagi. Tapi tadi kerana kita orang yang beriman tadi memikirkan kebesaran Allah, umat Nabi Muhammad, dengan nyamuk tadi itu sudah memberi makrifah di dalam hati kita. Apa dia? Keyakinan kepada Allah. Waktu kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji Allah bersifat dengan wujud, Allah bersifat dengan qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayat, sama', basar, kalam. Itu semua sifat-sifat keagungan, kesempurnaan yang kita yakini bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, buktinya adalah dengan melihat kepada alam ciptaan Allah. Jadi kita orang-orang umat Nabi Muhammad ni umat yang berfikir dengan nyaman.
yang dengan jelas, tenang, senang kita ini sudah jadi bertuhankan Allah. Kita syukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita tidak bertuhankan berhala, kita tidak bertuhankan jin, hantu, batu, kayu, apa semua. Kita bertuhankan Allah. Kita meyakini Allah. Jadi itulah cukuplah untuk hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ini dapat keyakinan dan sentiasa berfikir kepada kebesaran Allah. Dengan berfikir tadi menjadi dalil keyakinan terhadap Allah. Saya tutup apa yang saya nak cerita hari ini, nak tangguhkan dengan apa yang kita sebut semalam dan hari ini, yang sememangnya bersyukur dengan nikmat teragung, anugerah terindah iman dan Islam ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri setiap hari kita. Kerana dengan nikmat yang kita syukuri tadi pasti Allah Ta'ala tambah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan iman, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berfikir dengan nyaman tadi, dengan tenang tadi. Lalu kita jadi orang-orang yang benar-benar daripada imannya, daripada iman muqallid tadi dengan dalil, jadi iman ilmu yakin, ada ilmu. Dari ilmu yakin tadi meningkat iman kepada haqqul yaqin wa ainul yaqin. Itu dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung. Alhamdulillah. Jadi menutup pada hari ini cukup untuk saya ungkapkan satu perkataan yang kita ucap semalam. Kita ini jadi bersyukur betul sebab kita jadi orang yang bertuhankan Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Apa kata dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Cukuplah merupakan satu kemuliaan yang terbesar bagiku manakala aku ini bertuhankan Allah. Manakala engkau ya Allah jadi Tuhanku. Aku alhamdulillah tidak bertuhankan yang lain. Hanya Tuhanku Allah yang menjadikan aku mulia di atas muka bumi Allah. Wa kafani fakhran. Aku ini sudah cukup bangga an akuna laka abdan. Aku ini sudah menjadi hamba-mu ya Allah. Itu perkara yang paling besar, yang paling penting, yang paling kita kena syukuri setiap hari kita bangun dan selama-lamanya sehingga kita dihembuskan menghembuskan nafas yang terakhir sehingga kita bertemu dengan Allah, mudah-mudahan dengan keadaan husnul khatimah. Wa nas'allaha ta'ala an yakhtimana bihusnil khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, kau akhirkan kesudahan kehidupan kami ini dengan husnul khatimah. Kau akhiri kesudahan hidup kami ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian untuk tazkirah pagi ini. Saya minta maaf tuan-tuan atas kekurangan ataupun yang penting kita mengambil apa yang baik yang boleh kita jadikan sebagai iktibar. Alhamdulillah. Itu saja. Kita ada program yang seterusnya. Saya terima kasihlah pertama kali ceramah ni depan Ketua Menteri. Tak pernah, pertama kali. Minta maaf banyak-banyak. Jadi kita tak cukup rasanya kalau kita tak mendengar sikitlah pada Ketua Menteri kita bersama dengan rakyat Don Sekam ni, terutama istimewa Kampung Pulai kita. Tak ucap sikitlah apa-apa untuk kami dengar sebagai buah-buah hati, buah-buah tangan. InsyaAllah saya persilakan persilakan kepada CM kita yang berbahagia untuk bagilah sikit pula aluan-aluan ke selamat datang. Kami ucap fayatafaddal mashkura wa ilallahi ma'jura. Boleh pakai ni tu? Boleh. Tak boleh. Ni pergi sana. Ni pergi sana. Pakai ni. Pakai ni. Tak, ini pergi kan? Ni live. Live sekali bos. Dia pergi sana. Live. Boleh. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya, rakyat bahagia menggambit dunia. Salam ikhwan untuk semua para jemaah anak karya Masjid Ar-Rahman Kampung Pulai. Yang saya hormati Al-Ustaz yang telah pun menyampaikan ilmu yang cukup bermanfaat yang boleh kita hadamkan untuk sama-sama kita berfikir tentang apa yang telah dimaklumkan Ustaz tadi, bagaimana kita menjadi umat yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat lagi selepas itu. Dan umat inilah yang dirindui oleh Nabi Muhammad junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saya yang berhormat Datuk Zaidi Atan, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Serkam, yang saya hormati Datuk Seri Ahmad Hamzah, Ahli Parlimen Jasin ini. Terima kasih Tok. Setiap kali saya sampai mana tempat pun Datuk Mak Hamzah sentiasa ada. Begitu juga kepada Datuk Ghazali Muhammad yang bersama dengan kita pagi ini. Saya sempat bertemu dengan dia pagi tadi. Terima kasih Tok, sama-sama dalam jemaah kita pagi ini. Suruhnya pada Tuan Imam yang memimpin solat subuh jemaah tadi, serta barisan pegawai syarat, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, anak-anak karya, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hadir bersama dengan solat subuh jemaah, dan saya dipahamkan ada qiyam tadi pagi. Saya dijemput oleh sahabat saya Datuk Zaidi untuk hadir bersama-sama dengan qiyam tadi pagi. Saya boleh, kalau boleh saya ingin hadir bersama. Tapi malam tadi saya buat selawat di Seri Bendahara. Lepas tu tidur pun dah, saya ingat kat pukul 3 juga qiyam kat rumah lah. Jadi tak dapat hajat tu. Saya ingat niat tu pun Allah Ta'ala dah terima kot, ya, insyaAllah. Hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, pertama sekali syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tuan-tuan hari ini tadi pagi dengan qiyam, kerana sudi bersama-sama dengan saya dan sudi menerima saya untuk hadir bersama-sama menunaikan solat subuh jemaah. Tuan-tuan hadirin, seperti mana yang disebut oleh Ustaz kita tadi, kita umat yang terakhir ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat lagi selepas itu. Saya suka mengulangi lagi bahawa kitalah antara umat yang Nabi junjungan besar kita satu ketika dulu menangis, ya, yang mereka Nabi tak jumpa kita pun, tetapi Nabi amat merindui umat dia, ya, umat yang terakhir kita ni. Jadi tuan-tuan, bagaimana pula kita hari ini, kalau Nabi boleh rindu kita, bagaimana pula kita boleh merindui Nabi? Nabi junjungan besar, contoh sepanjang zaman. Manusia serta sikapnya yang dicontohi sepanjang zaman. Sebab itu tuan-tuan, saya di Seri Bendahara insya-Allah dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Memang setiap bulan saya buat maulid. Ya. Setiap bulan saya buat maulid. Dan insya-Allah dalam kalender ni nanti
Maulid Perdana akan diadakan pada 31 ya, Haji Ayat, 31 Ogos ni. Saya jemput semua, hadir ramai-ramai, kita buat Melaka berselawat ataupun Maulid pada 31 Oktober nanti. Saya jemput semua untuk hadir, yang akan dihadiri oleh Habib Zainal Abidin bersama-sama. Alhamdulillah tuan-tuan, tak lain tak bukan saya memikirkan bagaimana kita boleh membawa junjungan besar kita dalam masjid, dalam rumah kita, dengan kita berselawat yang tidak putus-putus kepadanya. Tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan, disebut ustaz juga tadi mengenai dengan soal akidah kita, ya, yang selama ini kita sentiasa berpandukan dengan zat Allah yang disebut tadi, mengenali dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa dan sebagainya, ya. Hari ini banyak orang mempertikaikan tentang mengenai dengan bagaimana untuk mengenali Tuhan. Dengan saya ingat, saya mula-mula dulu di sekolah, saya kecil lagi kita dah belajar sifat 20. Hari ini, ya, betul Ustaz. Hari ini ada orang yang mempertikaikan bahawa dalam untuk mengenal yang sebenar, untuk mengenal Allah lah dengan kita memahami dan mempelajari yang sifat 20. Tapi hari ini ada setengah golongan yang menidakkan bahawa tidak terpakai sifat 20 itu. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah saya telah bergonding, berbincang dengan Datuk Mufti dan juga ahli majlis fatwa kerajaan negeri bagaimana kita meningkatkan, memperhebatkan dalam NMN kita, yakni ahli sunnah wal jamaah itu mesti kita perkuatkan. Jadi dalam NMN ahli sunnah wal jamaah, ia agak sedikit longgar ataupun ia general saja Ustaz. Jadi bagaimana kita boleh memperkuat, memperhebatkan lagi NMN ini, dan hari ini alhamdulillah insya-Allah kita akan angkat pada sidang Dewan DUN yang akan datang bagi memperkokohkan kita, terutamanya orang Islam Malaysia ini adalah anutannya adalah ahli sunnah wal jamaah. Insya-Allah tuan-tuan, saya berdoa agar NMN ini akan kita perkemaskan kembali, kemaskan semula dan mempertingkatkan syariat serta syiar Islam di negeri Melaka ini. Wallahu a'lam tuan-tuan. Terima kasih banyak, itu yang ingin saya sampaikan. Tuan-tuan, negeri kita hari ini telah pun diisytiharkan sebagai zon hijau ataupun negeri hijau. Sama-sama tuan-tuan, kita jaga negeri dan negara kita dengan kita mematuhi SOP ataupun Standard Operating Procedure yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara maupun Kementerian Kesihatan. Kalau kita tidak mematuhi tiga perkara ini tuan-tuan, mana mungkin kita nikmat yang disebutkan oleh Ustaz tadi, nikmat dalam kita beragama, nikmat yang paling seronok sekali adalah nikmat kita dalam iman dan Islam. Inilah satu kenikmatan yang disebut oleh Ustaz tadi. Kalau kita tidak menjaga negara dan negeri kita, mana mungkin kenikmatan kita beragama, kenikmatan kita berjemaah, kenikmatan kita hadir dalam majlis-majlis ilmu tidak akan dapat kita laksanakan lagi seperti mana yang berlaku di awal perintah kawalan pergerakan. Ya tuan-tuan, jadi kalau kita kalau kita ingin terus menikmati nikmat kita dalam beragama, datang ke masjid, datang ke majlis-majlis ilmu, jadi jagalah. Kalau tidak nanti terpaksa kita solat Jumaat pun hampir 3 bulan dulu Ustaz, kita tidak dapat menjalankan solat Jumaat. Mantelah lagi Ramadan tahun ini kita tidak dapat bersama-sama solat tarawih berjemaah di masjid maupun di surau-surau. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan, terutamanya rakyat negeri Melaka ini, orang Melaka ini, kerana kita di antara 3 negeri yang terbaik dalam mematuhi perintah kawalan pergerakan. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, saya doakan tuan-tuan kita diberikan kesihatan, diberikan sihat tubuh badan, dipelihara serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam tuan-tuan, sekianlah.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.